ikuti adventure saya, ikuti pencarian saya untuk mencari motor-motor pencen. Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke video review saya tentang Kawasaki Z650 RS. Potential motor pencen. Saksikan. Okay, jom kita belanja bunyi motor ni. Okay, Kawasaki Z650 RS ini adalah saya pilih dalam siri video saya mencari motor pencen, yang mana kalau anda baru saja jumpa channel ni, saya sedang mencari motor yang boleh saya gunakan untuk melalui hari-hari pencen saya yang mungkin akan bermula awal tahun depan, awal tahun 2026. Jadi saya memerlukan sebuah motosikal yang mempunyai, pertama sekali ciri-ciri dia mestilah selesa untuk saya suami isteri menunggang. Saya dan pemuncing saya menunggang untuk saya merayau, sama ada dalam Malaysia ataupun mungkin ke negara-negara jiran. Dan maknanya mesti selesa untuk saya tunggang untuk dalam keadaan berjam-jam lah, untuk touring. Nombor dua, prestasi enjinnya adalah enjin yang bagi saya tidak perlu powerful sangat, tetapi mempunyai kebolehan-kebolehan, terutama pada segi pickup yang baik dan top speed yang kata orang tu berpatutan lah. Lagipun kalau kita nak cari motor-motor naked ni, tak memerlukan yang enjin boleh pergi sampai 200 km sejam. Dan nombor tiga, faktor yang paling penting adalah harga jualan dan juga harga servis lah yang boleh diterima akal. Jadi inilah dia salah satu calon Kawasaki Z650 RS. Kita huraikan motor ni. Okey. Kalau kita persoalkan tentang reka bentuk retronya, ianya bukan semata-mata retro pada segi nama, tetapi juga mencerminkan tentang sitting position. Jadi bila kita sebut sitting position ni, serata tu handle-nya agak tinggi, dan juga seatnya selesa, memanjang, satu seat bernanah dan memberikan keselesaan daripada segi penunggangan
kedudukan. Jadi ianya agak sitting dia agak upright ataupun duduk menegak, tetapi foot peg dia saya rasakan agak tinggi, bermakna kaki saya agak merasa agak tinggi juga ataupun terlipat jugalah kalau dia punya kedudukan kaki tu. Jadi macam footrest dia tinggi. Saya dapat rasakan footrest macam ni ketika saya mula-mula menunggang uji ER6 dulu. ER6 mempunyai footpeg yang agak tinggi. Jadi ada sedikit memberi feeling bawa motorsport sikit lah. Dia macam sport touring lah senang cerita. Dan saya agak terperanjat juga kerana ia mengekalkan kedudukan kaki ni untuk Z650 RS ni. Dan swing arm banana dia juga menambahkan estetika cantiknya motor ni. Dan sayang sekali dia tak bagi fork terbalik kat depan, kerana mungkin ada orang argue yang fork terbalik ni dah moden, tak adalah retro sangat. Tapi daripada segi handling yang lebih baik, alangkah seronoknya kalau depan tu menggunakan fork terbalik. Daripada segi braking pula, dia menggunakan brake mesin, depan menggunakan dua disc, double disc, yang mana ini saya sangat menitik beratkan, kerana ada motor-motosikal di luar sana yang menggunakan kapasiti 650 tetapi hanya membekalkan satu disc brake. Walaupun disc brake tu mungkin daripada brand yang agak popular, tetapi bagi saya bila dah gunakan 650, kuasa enjin tu agak tinggi, jadi memerlukan sistem brake yang lebih efisien untuk memberhentikan kenderaan anda. Dan gitu juga dengan foot peg untuk penumpang belakang. Mengikut feedback pada pembonceng saya ataupun isteri saya, dia mengatakan bahawa pemijak kakinya agak rendah sikit, tak seperti yang motor sebelum ni. Jadi agak selesa lah kata dia, tidak memberikan kesan negatif ataupun memenatkan dalam perjalanan. Tiada quick shifter, tapi dia ada slip and assist clutch, yang mana kalau anda membuat penunggangan yang sedikit agresif dengan hanya menarik clutch yang sikit aja, anda dapat meluncurkan gearnya dengan baik. Kalau anda pandai kata orang tu balance antara throttle dan clutch, cara penunggangan anda boleh dapatkan speed shifting yang agak cepat. Kalau kita lihat daripada segi design lampu hadapannya, kalau motor retro confirm lah kena lampu bulat kan. Bila dah lampu bulat, tetapi daripada segi mentol yang digunakan adalah mentol LED, dan ini cukup terang untuk saya tunggang dalam keadaan malam yang gelap, jalan-jalan raya yang mungkin tak ada lampu jalan. Dan begitu juga dengan meter yang diberikan. Meternya juga agak retro, menggunakan double meter atau dua meter berkembar atau meter berkembar, tetapi pada permukaannya, surface-nya menggunakan sistem analog, menggunakan jarum, dan di bahagian tengahnya ada skrin LCD sikit untuk informasi-informasi seperti odometer anda, jam, dan juga kadar minyak dan suhu enjin anda. Dan ia mempunyai KTRC, traction control, yang boleh kita, saya rasa boleh kita laras untuk level-level KTRC, dan juga mempunyai penunjuk tentang penggunaan minyak ketika kita menunggang. Dan bila kita sebut penggunaan minyak, saya agak kecewa sikit dalam satu fakta yang dibekalkan pada Kawasaki RS ni. Tangki minyaknya hanya 12 liter. Jadi kalau kita nak touring dengan 12 liter ni, agak kata orang tu sedikit mendatangkan kerisauan. Walaupun boleh pergi jauh sebenarnya 12 liter ni, saya yakin dalam 200 km lebih boleh sampai. Tetapi kalau macam ada ketikanya kita, pasal motor ni pick up dia best, jadi kadang-kadang lupa diri, perah-perah juga kan. Jadi kena kerap menjeling pada kadar level minyak tu, kerana ia boleh membuatkan anda secara tidak sengaja terlepas pandang, tak tahu minyak tinggal satu bar. Kalau depan tu adalah dalam lingkungan 20-30 km ada pak minyak, okey. Kalau tak ada, buatlah menolak di tepi highway. Jadi bab situ saya tak berapa setuju tentang kapasiti tangki minyak dia yang cuma hanya 12 liter. Patutnya ia
sekurang-kurangnya 14 ataupun 16 lah kalau kita nak buat motor retro ni sebagai motor touring. Kalau untuk pergi kerja hari-hari pun motor ni bagus. Sebenarnya dia selesa dan juga mempunyai pick up yang kuat untuk anda meluncur dalam bandaraya, dalam celah-celah jam. Cukup senang, cukup selesa. Cuma itulah, kalau dia 14 liter lah kurang-kurangnya ataupun 16 liter, bagi saya lebih sesuai dan lebih memberikan peace of mind untuk penunggangnya. Dan juga side mirror bulat ni juga melambangkan keretroannya yang mana saya cukup tak suka bab inilah. Mana-mana motor retro kalau keluar nama retro dia mesti keluar side mirror bulat ni. Jadi side mirror bulat ni saya tak suka sebab nombor satu, dia mencapang jauh, betul. Kalau kita cilok-cilok tengah-tengah kereta tu ada can tersangkut kat side mirror lori. Tapi yang saya paling tak suka tentang side mirror bulat ni adalah dia limited. Pandangan dia limited. Jadi saya kena jengah untuk betul-betul nampak mencari image ataupun pantulan yang pada bahagian blind spot. Kadang-kadang kita nak corner tu rupanya dah ada motor dekat belakang kita ni, kita tak sedar. Tapi kalau pada segi lampu belakang juga ia ataupun echo belakangnya mengingatkan saya pada Kawasaki Zephyr dulu, yang mana ia ada macam awning sikit kat belakang tu dan lampu bulat, lampu yang bukanlah bulat betul tapi ia macam bujur. Jadi sebenarnya Z650RS ni memberikan anda retro, perasaan retro, motor retro yang masih lagi mempunyai ciri-ciri kemodenan. Okey lah, kesimpulannya, Kawasaki Z650RS ini mempunyai desain ataupun konsep yang sama dengan Z900RS. Tapi Z900RS menggunakan enjin 4 inline, bunyi macam Superbike lah, dan power of course lebih besar, lebih baik pada Z650RS. Namun begitu, Z650RS ini mempunyai power yang cukup sama ada untuk kegunaan harian anda pergi balik kerja melalui bandar-bandar besar ataupun anda ingin melakukan touring, cukup sesuai. Dan of course lah, kalau kita cerita pasal touring, mungkin anda memerlukan sedikit windscreen, pelindung angin di bahagian depan. Ada banyak aksesori di luar sana, tapi bagi saya itu bakal merosakkan nilai estetika sebuah motor retro. Jadi untuk penunggangan di jalan raya ataupun di lebuh raya, saya rasa anything 140 km sejam ke bawah, ianya boleh ditolerate lagi untuk anda melawan pukulan angin pada hadapan. Cuma apabila anda melebihi 140 km sejam, anda mulalah akan merasai sedikit keperluan untuk melawan angin dan bisa nyamuk pula atau bisa membuatkan anda bisa-bisa badan kerana harus bekerja atau masa tu melawan angin untuk jangka masa yang lama. Tetapi itu bagi saya soal kecil. Penunggangan juga agak sitting upright, tidak memenatkan. Tetapi untuk saya, untuk fizikal saya yang berukuran 183 cm, iaitu 6 kaki, saya dapati footpad dia yang tinggi sikit tu agak cepat memenatkan peha saya sedikit. Dan saya, kalau saya ingin memiliki motor ni, saya akan tukar handlebar depan dia kerana ianya agak berbentuk U dan agak tinggi sikit dan ke belakang. Jadi ini menyebabkan saya kedudukan posisi tangan saya ke belakang sikit, ke belakang sikit. Jadi saya terpaksa macam kalau nak melawan angin, saya kena membongkok ke depan. Jadi saya masa saya lagi mudah menarik. Dan kecuali kalau macam dia rendah sikit, saya boleh just bongkokkan badan tanpa perlu menarik lengan saya. Ini soal fizikal saya lah, fizikal dan cara penunggangan saya. Saya agak ada masanya suka juga kata orang tu merempit kan. Tapi dalam fizikal saya mungkin harus menukar benda ni. Bagi soal seat pula, seat ni untuk saya sebagai penunggang solo cukup selesa. Bagi saya cukup selesa. Malah bagi saya lebih selesa pada Z900RS. Z900RS tu mempunyai groove yang macam lekuk-lekuk tu kan. Tetapi saya tak tahu kenapa dengan Z900RS tu saya mengalami sakit punggung atas penunggangan yang jauh. Dan sakit punggung tu macam kita rasa dia macam kita terjatuh, terduduk atau buntut kan. Macam tu rasa sakit dia. Tapi dengan Z650RS ni, walaupun saya tidak
menunggangnya kerana masa saya suntuk, tidak menunggangnya dalam keadaan yang jauh, tetapi saya pun ada bawa sekitar Kuala Lumpur sampai ke Putrajaya dan balik ke rumah saya lah, yang agak jauh daripada Lembah Kelang. Jadi saya spend satu masa atas motor ni tidak pernah kurang daripada 1,5 jam atau 2 jam. Jadi keselesaannya agak, kata orang tu, ketara dan ada di bahagian tu. Cuma bahagian seat belakang ni dia cukup lebar. Dia tak kecil, dia cukup lebar, tetapi dia pendek. Bila dia pendek ni mendatangkan kerisauan pada pembonceng saya. Takut dia satu terslide ke belakang ni. Dan satu lagi tak dapat banyak keadaan untuk dia adjust kedudukan dia. Jadi mungkin ada para pembuat cushion motor yang dalam Malaysia ni boleh bagikan idea macam mana kita nak bagi selesa sikit pada orang pembonceng belakang, sama ada boleh dipanjangkan sikit atau bagaimana pun, saya tak tahulah. Tu orang buat cushion mungkin boleh buat, dan mungkin boleh menjadikan sebagai salah satu konsep untuk anda customize motor anda sendiri. Dan faktor selebihnya, bagi saya tidak ada banyak yang perlu saya komplain tentang Kawasaki Z650 RS ni. Ianya adalah sebuah calon, antara calon yang agak strong untuk saya pilih sebagai motor pencen saya nanti. So adakah saya akan memilih Kawasaki Z650 RS ini untuk motor pencen saya? Saya tak tahu. Mungkin nanti kita akan bagi keputusannya apabila saya mendapatkan model-model yang secukupnya untuk saya timbang tara, dan saya harus pilih satu untuk saya gunakan sebagai motor pencen saya pada tahun hadapan. Jadi jangan lupa untuk terus ikuti siri pencarian motor pencen. Saya Anwar Norik. Assalamualaikum, temu lagi.